Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali lagi ke dalam grup lukis. Terima kasih kepada anda semua yang masih stay tune dalam grup ini. Terima kasih banyak-banyak Min ucapkan kepada warga-warga lukis yang baru menyertai kita. Terima kasih banyak. Ya, kita bukan sahaja mengalu-alukan pengkarya-pengkarya dan juga penseni untuk menyertai kita, tapi kita juga mengalu-alukan pencinta-pencinta seni dan juga peminat seni lukis tanah air ya untuk menyertai kita bersama memeriahkan grup lukis supaya kita bersama-sama dapat memberikan pandangan dan juga pendapat kepada karya-karya yang muat naikkan di dalam grup ini supaya karya-karya ini nanti akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Okey, tanpa membuang masa, kita hari ini ingin sambung lagi video Q&A yang telah diajukan oleh soalan-soalan yang telah diajukan oleh warga lukis hadap Min. So, Min cuba menjawab beberapa soalan yang telah diajukan oleh warga lukis. Tanpa membuang masa, jom kita dengarkan apakah soalan yang telah diajukan oleh warga lukis. Okey, soalan seterusnya oleh Siti Aisyah Hamdan. Bagaimanakah hendak melukis wajah? Potret, bahagian mana yang perlu dilukis dahulu? Masalahnya sebenarnya semua ya berlaku pada pengkarya-pengkarya yang melukis potret ya. Begitu juga dengan saya. Kadang-kadang kalau saya nak lukis tu saya juga tertanya-tanya nak lukis bagaimana dulu, sama ada nak lukis telinga dulu ke, nak lukis mata dulu ke. Tapi mostly pelukis potret biasanya akan melukis bermula daripada bahagian mata, tapi sebenarnya ia bergantung kepada keselesaan anda. Jika anda rasa selesa dengan bermula dengan melukis telinga, anda boleh start dengan lukis telinga dahulu, ataupun mungkin anda selesa melukis mata dahulu, anda boleh lukis mata terlebih dahulu, kemudian seterusnya bahagian-bahagian yang lain. Soalan seterusnya oleh Iman Fadia ya. Saya nak tanya, nombor satu, macam mana nak pasarkan lukisan? Seperti mana yang telah saya katakan sebelum ini ya, nak pasarkan lukisan itu sebenarnya platform media medsos dah terhadap di hadapan mata. Jadi gunakan dengan sesungguhnya ya. Yang kedua, macam mana cara penghantaran lukisan yang terbaik kalau melibatkan saiz kanvas yang besar? Biasa kalau kanvas yang besar, kita gunakan tube ya. Guna tube pipe ya. Kita boleh dapatkan tube pipe ni di hardware, di kedai-kedai hardware. Di mana, nombor tiga, di mana boleh beli saiz kanvas yang besar? Contoh 6 kaki kali 8 kaki. 6 kaki kali 8 kaki biasa you boleh pergi ke art store ya. Biasanya diorang akan ada jual kanvas gulung ni ya. Saya pernah beli 6 kali 6 kaki ya, satu gulung besar ya. Biasa saya beli dekat Westar, dekat Taman Melawati. Ketiga, keempat, untuk kanvas yang unframe gulung, apakah cara terbaik untuk membungkus dan post kepada customer? Kanvas unframe tu gulung lah kan. Apa cara terbaik itu? Bungkus dalam tube pipe ni, tube PVC. You boleh dapatkan tube PVC ni di kedai hardware ya. Murah je, berbelas ringgit je satu kaki. So dia akan bagi penutup atas dengan bawah. Ada, you boleh pilih sama ada you nak tebal ataupun nipis. Harga minima untuk lukisan pemandangan frame dan unframe. Bagaimana nak tentukan? Contoh saiz 40 cm dan 50 cm. Okey, harga sebenarnya saya tidak boleh tentukan sebab saya bukan penentu harga. Harga itu bergantung kepada anda untuk menilaikan lukisan anda tersebut. Kerana jika anda boleh menilaikan harga lukisan anda dengan harga yang tinggi, dan anda juga boleh menilaikan harga lukisan anda dengan harga yang rendah ya, bergantung kepada anda. Tapi yang terbaiknya anda cuba kira berapa ringgit anda minta daripada pelanggan tersebut, berapa ringgit satu jam anda hasilkan karya tersebut. Kemudian tambahkan dengan kos modal, kemudian nilai estetik lukisan tersebut, kemudian campur-campur, kemudian you berilah harga tersebut kepada pelanggan anda. Sebenarnya tidak ada undang-undang yang menentukan harga lukisan ni. Selain kalau mengikut rule of law dalam dunia seni, sudah semestinya ia bergantung kepada selain daripada nama, berapa lamakah pelukis tersebut telah berkarya, kemudian apa signifikannya beliau dalam seni lukis,
kriteria seperti itu juga boleh menjadikan karya tersebut bernilai, mempunyai harga lebih tinggi untuk dijual. Last but not least, lukisan genre apa yang mendapat permintaan tinggi penggemar lukisan? Okey, sebelum ni sebenarnya genre lukisan genre ni saya tak buat survey lagi, tapi mostly portrait memang ramai permintaannya. Kemudian kita ada still life, buah-buahan, siri buah-buahan, siri nature, alam semula jadi, bunga dan nature, landscape, banyak permintaan yang diminta oleh para pelanggan. Soalan yang seterusnya diajukan oleh Sharifah Anis Sabarina, nak tanya finishing acrylic, oil pastel, watercolor, pencil color artwork. Okey, finishing untuk acrylic dan oil paint ni sebenarnya ianya bergantung kepada hasil karya yang kita hasilkan, biasanya cat minyak, kalau dia ada certain part, kalau macam certain part ada yang berkilat, ada certain part yang tak berkilat. So untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita menggunakan matte varnish, matte varnish supaya lukisan itu menjadi sekata, tidak lagi ada bahagian-bahagian yang berkilat dan ada bahagian yang tak berkilat. So bila kita sapu dengan matte varnish ni, dia akan menjadi sekata. Tapi biasanya saya tak guna, matte varnish ni saya guna kadang-kadang je. Tapi biasanya kalau oil pastel, watercolor, pencil color, macam color pencil ataupun pensel, memang perlulah kena semburan sebab untuk menjamin ketahanan karya tersebut, sebab mungkin pigmen pensel tersebut akan gugur, bila lama kelamaan dia akan gugur. So better cari finishing di art store yang berdekatan anda. Dan juga oleh CMAC 2X, macam mana Tuan Latif mencari dan mendapat pembeli di luar dan dalam negara? Okey, seperti mana yang telah saya ceritakan sebelum ini, biasalah kita pasarkan karya kita melalui online, internet, media platform internet ini yang telah sedia ada ini, gunakan sepenuhnya, gunakan sepenuhnya. Nur Hayati Mat Idris, jenis color mana yang elok dan tahan lama di kanvas dan ada nilai komersial, cat minyak atau akrilik? Kedua-duanya elok dan tahan lama. Hasleng, macam mana nak preserve lukisan? Adakah semua medium warna boleh sembur fixatif? Ada semua medium. Ini saya rasa semua medium boleh sembuh figuratif. Tak semua, saya rasa, sebab cat minyak saya tak pernah sembuh pun. Ada certain, adalah setengah lukisan yang saya, tapi saya bukan sembuh, saya guna varnish. Soalan seterusnya, Rifasha Rashid, adakah peluang pasaran bagi lukisan yang menggunakan medium yang berbeza dan lari dari kebiasaan? Sebab saya suka art yang jarang dibuat orang. Kiranya bila orang melihat karya saja dah tahu itu karya sis tanpa melihat signature. Ada peluangnya, ada. Yang penting konsisten buat karya tu, sebab bila sesuatu yang berbeza ni, orang suka tengok benda sesuatu yang berbeza. Mungkin ada kolektor tegar yang berminat untuk membeli karya-karya yang sebegini. Itulah, tapi yang pentingnya you kena cara promotion ataupun buat promosi dengan mengadakan pameran ataupun sertai grup exhibition, membuat pameran solo untuk untuk mengestablish ataupun untuk mengenalkan you punya karya tersebut di mata masyarakat. So you kena establishkan you punya karya yang unik itu supaya dapat dikenal pasti oleh masyarakat. Okey, soalan seterusnya, Nur Fatin, macam mana nak letak harga bagi sebuah lukisan? Saya masih pelajar tingkatan 5, minat melukis dan ambil aliran seni. Saya ada sikit bakat melukis portrait orang, anime, kenderaan dan haiwan menggunakan versi black and white. Sekarang tengah belajar guna watercolor. Ramai juga orang nak tempah lukisan, tapi saya tak tahu nak letak harga. Terima kasih, harap dijawab. Tapi kalau sahabat
muka buku ni ada TikTok, bolehlah follow saya, Secret Painter ya. Okey, sesiapa yang ada TikTok boleh follow Secret Painter. Saya menyiarkan video lukisan anime dan portrait orang. Bagus, itu salah satu cara untuk mempromosikan karya anda ya. Join TikTok. TikTok ni pun million dia punya crowded ya. Tadi Nur Fatin ada tanya macam mana letak harga bagi sebuah lukisan. Nak letak harga tu you cuba sejam tu berapa ringgit you nak letak nilai pada harga lukisan you. Kemudian you campur dengan modal dan juga nilai lukisan yang you nak bagi harga tersebut ya. Contohnya kalau macam sejam you RM20 ke, sejam RM30 ke, sejam RM50 ke, so you kira berapa jam you hasilkan lukisan tersebut, kemudian dicampurkan dengan modal yang you hasilkan lukisan tersebut. So you boleh nilai harga tersebut dengan cara pengiraan sebegitu ya. Muhammad Ashraf, seterusnya ya, Muhammad Ashraf masih budak sekolah menengah, tapi kalau ambil subjek seni atau ambil kos arkitek ke, boleh pergi mana ya? Kalau ambil subjek seni atau ambil kos arkitek ke, boleh pergi mana ya? Macam boleh kerja mana dan boleh buat apa sebagai kerja harian? Okey, kalau macam ambil subjek seni tu, okey ya, rata-rata ya, orang mengatakan bahawa subjek seni itu jadikan sebagai pilihan terakhir ya. Kita tak nak ya. Jangan jadikan subjek seni itu sebagai kos seni itu sebagai pilihan terakhir, kerana banyak peluang dan juga cabang jika kita tahu cara dan bagaimana untuk menyelusuri kerjaya dalam bidang seni ini ya. Atau ambil kos arkitek, arkitek banyak peluang pekerjaan ya. Arkitek tu memang banyaklah ya. Saya nasihatkan bila ambil kos seni tu, mula-mula bila keluar mungkin you boleh jadi graphic designer, you boleh jadi pereka, banyak lagi boleh jadi illustrator. Kerja dulu ya, dah habis belajar tu kerja dulu, kemudian bila dah beberapa tahun sudah confident untuk menjual hasil karya sendiri, baru boleh menceburkan diri dalam menjadi seorang pelukis penuh masa. Siti Zaleha ya. Siti Zaleha menanyakan, saya salah seorang guru yang mengajar subjek PSV, SPM. Saya tertanya-tanya kenapa calon PSV, SPM tidak dibenarkan bawa masuk gambar referen ke dalam Dewan Perperiksaan. I mean even professional artist rujuk referen untuk menghasilkan sesuatu lukisan. Ini kan pula pelajar yang masih dalam proses belajar. Abstract painting kot lah tidak perlu ke referen, tapi setakat ini soalan SPM tak ada pula jumpa suruh lukis lukisan abstrak. Okey, saya rasa pelajar tidak dibenarkan menggunakan bawa masuk gambar referen mungkin kerana ini untuk melatih pelajar itu supaya berfikir lebih jauh, lebih bijak ya, untuk bagaimana untuk menguji pelajar itu, untuk menguji tanpa menggunakan gambar referen, supaya bila mereka keluar daripada sekolah, mereka boleh boleh melakukan sesuatu atau melukis sesuatu tanpa menggunakan gambar reference. Saya rasa ada baik dan juga ada kebaikannya juga ya, cara macam tu ya, supaya pelajar tersebut dapat tackle ataupun dapat menjadi seorang pelajar yang intelek, pelajar yang berilmu, yang boleh berimajinasikan visual tanpa gambar reference. So bila dia keluar belajar, bila tak guna gambar reference pun boleh. So bila dia guna gambar reference lagilah boleh. So mungkin kalau subjek fotorealism tu memang perlulah untuk melukis sebuah lukisan fotorealis, sebab dia punya genre tu memang memerlukan gambar referen. Mungkin belum lagi dalam subjek mata pelajaran di Malaysia belum lagi dimasukkan subjek fotorealism tersebut. Mungkin di masa-masa akan datang dapat ditambah ataupun ditambah dalam sistem pembelajaran kita. Okey, seterusnya Wan Hairudin Wan Yaakob. Soalan dia, apa itu masterpiece sebenarnya?
Adakah semua karya yang dihasilkan boleh dipanggil masterpiece atau hanya beberapa sahaja karya yang dianggap sebagai masterpiece? Masterpiece ni biasanya akan dinilai oleh badan-badan tertentu ya. Kalau macam pelukis master di barat ya, mereka ada satu badan yang meletakkan beberapa few lukisan mereka sebagai masterpiece ya. Lukisan masterpiece tu adalah lukisan yang dikatakan sebagai lukisan yang sangat berkualiti dan mempunyai background, latar cerita yang sangat yang mempunyai cerita penting atau dalam kehidupan pelukis tersebut, dan juga nilai-nilai estetiknya sangat tinggi ya dalam karya tersebut. Sebagai contoh, lukisan bunga matahari yang dihasilkan oleh Sunflower by Vincent van Gogh adalah antara lukisan masterpiece beliau ya. Tak kesemua hasil karya yang dihasilkan oleh pelukis tersebut merupakan masterpiece. Ada juga lukisan dia yang tak jadi, ada lukisan yang buruk. Jadi ada antara lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh pelukis itu ada yang diberi pengiktirafan sebagai masterpiece. Jenis pensel warna yang sesuai dan kualiti. Saya tidak setakat ini saya tidak ada spesifik jenama ya. Lina Hamzah tanya jenis pensel warna yang sesuai dengan kualiti. Saya tidak ada spesifik pensel warna yang sesuai untuk digunakan dalam berkarya, sebab saya punya medium adalah cat minyak. So saya rasa mungkin ada warga lukis yang lebih tahu apakah pensel warna yang lebih sesuai dan kualitinya. Setakat ini saya cuma guna Faber-Castell pun okey. Mungkin ada lagi yang lebih okey daripada jenama yang saya gunakan ini. Okey, soalan seterusnya diajukan oleh Azman Abdul Razak. Pertama, untuk lukisan portret, apakah cara mudah untuk mendapatkan warna kulit yang tepat atau hampir dengan warna dari foto rujukan? Pertamanya, you kena bancuh warna tersebut di atas palette ya. Bancuh warna tu, tengok gambar tu, bancuh sampailah you boleh dapat warna yang hampir setepat gambar contoh tersebut. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk melukis tekstur kulit seperti garis-garis halus, jerawat dan kedut-kedut? Okey, ini kita panggil sebagai the illusion of detail ya. The illusion of detail ini maksudnya bila you nak melukis portret ataupun untuk melukis tekstur muka portret, sesebuah wajah portret orang yang you nak lukis tu, you tidak semestinya ikut betul-betul satu-satu line ataupun dia punya kedut-kedut tu. Cuma you gunakan teknik illusion of detail. Kulit muka tu you gunakan sebagai contoh, you buat di titik main dotting ya, ataupun line seakan-akan seperti gambar yang kita tengok. Itu dinamakan sebagai illusion of detail. Nombor 3, boleh ke Tuan Min buat tutorial video untuk cara melukis portret menggunakan akrilik? Sebelum ni saya ada buat video time lapse di YouTube ya, menggunakan cat minyak, tapi saya rasa teknik dia sama je, lebih kurang sama. You boleh tengok video time lapse saya melukis portrait dalam YouTube saya. Soalan seterusnya, Syafiq Kim. Saya tak ada soalan Lamin, tak tahu nak tanya apa. Next time lah kalau ada. Okey, terima kasih. Batik Chwoks. Soalan seterusnya, batik chalk. Kenapa lukisan batik dianggap low class? Tahap kedua, compare dengan oil, watercolor ataupun akrilik. Kenapa lukisan batik dianggap low class? Saya tidak merasakan batik dianggap sebagai low class. Mungkin orang yang mengatakan low class itu kurang pengetahuan tentang batik, kerana batik telah pun diiktiraf di bertaraf antarabangsa kerana nilai-nilai komersial dan juga tradisionalnya yang asli telah pun diiktiraf ya. Mungkin orang yang menganggap batik itu low class adalah dia sendiri yang low class sebenarnya, kerana tidak dapat menilai nilai-nilai estetik yang ada dalam kehebatan ataupun keaslian batik tersebut. Soalan seterusnya oleh Siti Zihan Syekh Abdullah. Apa nasihat Min untuk mereka yang baru-baru mula melukis? Perlukah menghasilkan banyak karya, kumpul dan buat mini galeri di rumah atau mana-mana? Takut-takut orang kata syok sendiri je sebab lukisan tak seberapa.
Sebenarnya kita ni ada masalah, masalah takut orang cakap. So kita adalah pelukis, kita buat apa yang kita suka, so kita hasilkan lukisan tu, tak kira lah banyak ke sikit ke, itu adalah hasil karya kita. So jangan risaukan apa yang orang kata, ya. Teruskan usaha anda, buat je banyak-banyak, kumpul, dan maybe bila ada orang beli, just jual. Takut-takut orang kata syok sendiri. Kalau orang kata syok sendiri, bukan dia yang beri kita makan, bukan dia yang beri duit pada kita. So bila kita buat banyak tu, bila kita buat banyak karya, bermakna banyak kelebihan pada kita, sebab kita banyak produk untuk dijual pada pelanggan. Orang yang cakap tu apa yang dia ada, sekeping lukisan pun dia tak boleh nak buat agaknya. So fikirkan, think positif, ya. Bila kita buat banyak karya, bermakna kita banyak produk. So bila kita banyak produk, so peluang kita untuk menjual kepada pelanggan itu lebih banyak. So orang yang kata kita syok sendiri itu bukan dia yang beri kita makan, ya, bukan dia yang membeli lukisan kita. So kita just lakukan apa yang kita suka, apa yang kita buat, kita bisnes, kita menjual, kita berniaga dengan cara yang halal. So bila kita berjaya menjual, mereka akan ternganga. Soalan seterusnya, Muhammad Afif Ismail: adakah lukisan dari medium oil paint lebih mahal berbanding medium lain seperti akrilik, pensel, warna, cat air atau bergantung artwork tersebut? Adakah lukisan dari medium oil paint lebih mahal berbanding medium lain seperti akrilik, pensel, warna, cat air atau bergantung artwork tersebut? Ianya bergantung pada artwork, pada pelukis. Ya. Dia ada perbezaan di antara harga ni. Medium oil paint ni bergantung, kita selain daripada kita menilai harga itu mengikut berapa ringgit jam. Kepada beginner, saya sarankan you nilai harga you mengikut sudah berapa lama, ya. Kalau mungkin you baru setahun, you tidak boleh lagi nak mengira berapa tahun you tidak boleh menilai berapa tahun, sebab you kena nilai mengikut you nak berapa ringgit dalam 1 jam. Kemudian you campurkan dengan modal dan nilai estetik pada karya tersebut, ya. Tapi dalam yang keduanya, untuk penambahan, jika you sudah lama dalam bidang seni lukis ataupun you sudah lama berkecimpung dalam kerjaya seni lukis, mungkin 5 tahun, itu mungkin anda boleh boleh meningkatkan lagi harga anda, sebab anda sudah lama, ya, berkecimpung dalam seni lukis. Dan juga mungkin anda telah mengadakan pameran berkumpulan ataupun pameran solo. Itu juga adalah penyebab untuk anda boleh menjual harga lukisan yang lebih tinggi sedikit. Okey, soalan seterusnya, Syafaat Syafi nak tanya juga, macam mana nak sediakan portfolio seni dan boleh ke kita approach museum untuk jual karya kita? Satu lagi, macam mana nak buat studio exhibition online? Thanks Min. Macam mana nak sediakan portfolio seni? Astaghfirullahalazim. Portfolio seni, just compile you punya gambar dalam satu file, kemudian buat profile, ya, statement you punya biografi, ceritakan tentang diri anda, apa yang anda buat, proses, medium, pengalaman, ya, idea, dan juga bagaimana, ya, proses penghasilan karya anda tersebut dalam buat satu karangan, ya, belajar menulis, belajar buat karangan, ya. Kemudian compilekan dalam satu file, kemudian compilekan you punya gambar-gambar dalam satu file. Lepas itu you boleh, ya, hantar kepada mana-mana galeri yang anda rasakan sesuai untuk bekerjasama dengan mereka. Ataupun jika anda ingin memasukkan karya anda di dalam galeri, profil-profil ini adalah penting, ya, supaya anda boleh tunjukkan kepada mereka anda punya portfolio tersebut. Macam
macam mana nak, boleh ke kita approach? Boleh, sesiapa saja boleh approach museum, tak kira pelukis baru ke, pelukis muda ke, pelukis tua ke, semua boleh approach museum. You boleh hantar you punya profile dan juga gambar-gambar karya anda kepada museum, buat surat supaya mereka beli karya anda. Kemudian pemilihan itu bergantung kepada lembaga pengarah museum tersebut, kerana mereka akan menilai daripada segi kerjaya anda, berapa lama anda melukis, kemudian apa signifikannya karya anda, kemudian adakah anda ini aktif dalam berkarya. Itu adalah antara kriteria penting dalam untuk dijadikan sebagai koleksi museum. Macam mana nak buat studio exhibition online? Just buat website, Saya beli domain name RM150 2 tahun, RM150 2 tahun host, kemudian you boleh set up you punya gambar dalam tu, letak image, so you boleh invite you punya kawan-kawan, mungkin kolektor-kolektor boleh tengok you punya website secara online. Seterusnya, Isaac, varnish jenis apa yang sesuai untuk catatan pada canvas, water base atau jenis chemical? Biasanya saya tak pernah lagi guna water base. Ni water base tak? Ini chemical. Saya biasa guna ni artist matte varnish ni, chemical untuk cat minyak. Water base saya tak pernah cuba lagi. Zahuri Harun, salam Min, macam mana nak cari kolektor? Nak cari kolektor, buat pameran, join pameran-pameran berkumpulan yang dianjurkan oleh galeri-galeri. Kena selalu survey dalam Google, selalu survey. Contoh, type kat Google tu open art exhibition. Banyak art gallery yang mengadakan open art exhibition. So bila mereka membuat open call, you boleh hantar you punya portfolio kepada galeri-galeri yang mengadakan open art exhibition. Sebagai contoh, Galeri Shah Alam, mereka mengadakan pameran setiap tahun, mengadakan pameran terbuka setiap tahun. Mungkin di Galeri Balai Seni Lukis Negara juga selalu mengadakan pameran terbuka. Pameran terbuka, open call, selalu biasanya diorang akan buat open call. Open call ni you boleh hantar ke galeri tersebut. So terpulanglah kepada mereka untuk memilih anda ataupun tidak. Yang penting pastikan portfolio dan juga you punya profile tu lengkap dan baik, supaya nanti bila dilihat oleh mereka, mereka akan terpesona. Soalan seterusnya, Anggrek Putih Syofi, macam mana nak cari style sendiri? Sebagai pelukis, kita kena selalu explore. Bila kita explore tu, kita explore macam-macam. Kita explore abstract, kita explore expression, kita explore naif art. So kita explore semua. Dalam semua genre yang kita explore tu, mungkin ada satu genre yang mungkin anda cenderung, kecenderungan itulah yang boleh anda rasa anda boleh buat kecenderungan itu. So teruskan kecenderungan itu. Beberapa seperti contoh, mungkin anda cenderung kepada sapuan berus kasar, so teruskan kecenderungan itu untuk menjadikan ini sebagai genre pilihan anda seterusnya. Antara banyak-banyak media, manakah yang paling banyak mendapat permintaan pelanggan? Pada permulaan kerjaya saya sebagai seorang pelukis, saya telah membuat cat air, juga banyak pelanggan. Saya menggunakan medium akrilik, juga banyak pelanggan. Saya menggunakan cat minyak pun juga ada juga pelanggannya. So setiap medium itu mempunyai peminat-peminat dia yang tersendiri. Okey, soalan seterusnya diajukan oleh Nadia Surani. Lukis tak nak buat program mentor-menti ke? InsyaAllah jika berkesempatan nanti. Soalan seterusnya, Wan Hairudin Wan Yaakub, perlukah menyimpan database untuk setiap pembeli hasil karya? Perlu. Sejauh mana kepentingannya? Sebab ada sesetengah pembeli tak berminat nak beri detail seperti nama penuh, nombor handphone. Penting juga sebenarnya, sebab kita nak tahu siapa yang memiliki hasil karya kita.
Sejauh mana kepentingannya? Sejauh mana kepentingannya ialah bila kita nak mengkatalogkan ataupun untuk kita tahu kita punya karya tu siapa yang dimiliki, ya, supaya nanti dalam collection, dalam kita punya profile kita ada collection, so kita boleh senaraikan nama pembeli yang membeli hasil karya kita tu. Tapi biasanya kita boleh minta pada pembeli dengan cara yang baik, ya, supaya senang, ya, untuk kita mengkatalogkan kita punya hasil-hasil karya, dijadikan bahan sejarah dalam hidup kita. Soalan seterusnya, Norisha Mustafa. Saya muskil tentang pengharaman penggunaan warna putih dalam lukisan. Seperti mana yang dikatakan oleh seorang rakan seni kita, tak perlukah warna putih dalam menghasilkan sebuah lukisan? Bolehkah Tuan beri pencerahan? Saya kurang arif. Saya minta tolong Tuan beri komen pada lukisan-lukisan yang saya post dalam grup ini. Apa yang tak kena? Kerana saya banyak menggunakan warna putih. Terima kasih. Inilah pertama kali, ya, saya mendengar tentang pengharaman penggunaan warna putih dalam lukisan. Biasanya tentang pengharaman penggunaan warna putih ini hanya digunakan dalam lukisan cat air, ya. Cat air biasanya memang kita tak menggunakan warna putih. Bila kita menggunakan warna putih itu, maknanya kita telah melanggar tradisi, ya, keaslian cat air itu sendiri. Jadi sudah tidak lagi dipanggil sebagai cat air, sebab kita telah biasanya, sebab memang rata-rata orang bila menggunakan cat air dia tak guna warna putih. Tapi saya rasa tak haram pun kalau nak guna warna putih. You boleh guna warna putih sebanyak mana pun you suka, sebab art ni sebenarnya subjektif. Tak kisah you guna medium apa pun, media apa pun, ia tetap seni. Liza Arifin, possible tak satu hari nanti grup lukis organize pameran untuk ahli-ahli menonjolkan karya masing-masing? InsyaAllah, kalau diberikan rezeki, insyaAllah kita boleh buat event, ya, besar-besaran, mengadakan pameran berkumpulan, ya, mungkin dalam masa 3 hari seperti mana yang Nur Yasmin pernah sebut, ya. Mungkin satu event besar kita buat di mana-mana mungkin, ya, insya-Allah satu hari nanti kalau ada rezeki. Rita MH, ya, saya tolong jawab lamin yang boleh expression untuk newbies. Okey, silakan. Melati putih, ya. Dah banyak soalan macam-macam ada. Saya tumpang tunggu jawapan sajalah. Salamin, lukisan, ya, Hood Aikara. Salamin, lukisan jenis apa yang biasanya mahal dan banyak dapat perhatian? Okey, sebenarnya tidak ada undang-undang untuk meletakkan harga itu mahal ataupun rendah. You boleh meletakkan harga lukisan itu tinggi setinggi-tingginya dan juga meletakkan lukisan itu rendah serendah-rendahnya. So, tapi dalam rule of law in arts, ya, tidak tertakluk undang-undang sebenar, tapi rule of law in art ianya bergantung kepada nama, berapa lama you sudah berkarya dan juga apa signifikannya you, siapa yang sudah memiliki karya you. Itu karya you. Itu adalah antara kriteria-kriteria yang boleh menjadikan sesebuah karya itu menjadi mahal. How to create a name? Macam mana nak buat pameran seni? Tila Naranasami. How to create a name? Macam mana nak buat pameran seni? How to create a name? Buat pameran. Mula-mula you have to make a group exhibition, kemudian you join group exhibition dulu, kemudian you buat pameran, buat pameran solo. That is how you create your name in a proper way. That is how you create a name in a proper way in art. Okay, first you join mana-mana group exhibition yang diadakan, ya. Sebagai contoh tadi saya katakan bahawa ya, kena selalu survey dalam internet, dalam Google, ya, secara online. Banyak art gallery mengadakan open call, open art exhibition, ya, pameran terbuka. Biasanya pameran-pameran terbuka inilah yang kita bermulanya kerjaya kita sebagai seorang pelukis menyertai pameran-pameran berkumpulan yang dianjurkan oleh galeri-galeri yang mengadakan open call, open art exhibition ini. Dari situlah bermulanya you meningkat, ya, menyertai pameran-pameran berkumpulan ini. Kemudian you plan buat pameran solo dan seterusnya. Untuk kanak-kanak umur 10 tahun, ya, soalan daripada Shaniza. Soalan seterusnya, Shaniza Sahari. Untuk kanak-kanak yang umur 10 tahun, lukisan jenis apa yang sesuai untuk mereka? Anak minat art, biasa guna krayon dan solid watercolor sahaja. Yang minat art biasa guna krayon, terpulang, ya, apa yang dia suka.
Dan juga kalau biasanya 10 tahun, lukisan apa yang sesuai untuk mereka, lukisan jenis apa, biarkan dia lukis apa yang dia suka. Nazia Suhaimi, sejauh mana naif art boleh pergi? Sejauh bintang-bintang di langit. Naif art boleh pergi jauh, ya. Tengok je contoh macam Yusof Gajah, ya. Dan ramai lagi pelukis naif di Malaysia yang dah berjaya, ya, menaikkan naif art sebagai sebuah hasil karya yang boleh dijual dengan harga yang tinggi. Kalau secara internationalnya, kita boleh tengok Takashi Murakami. Mabah Jaafar, datang tempat you boleh bro, kita neighbor tapi tak pernah berkunjung siapa. Masa tu banyak persoalan yang ajukan. Yelah, time ke Covid ni barulah nak bertegur siapa kan. InsyaAllah. Nurzik Salamin, saya baru tahu saya ada bakat melukis starting MCO hari tu. First lukisan saya portrait, ada juga nak order tapi saya tak berani dan tak yakin sebab baru kan. Minta nasihat sikit macam mana nak confident dengan hasil kita, sebab bila tengok hasil orang lain lagi wow, thanks. Kita kena yakin dengan apa yang kita buat, ya. Walau macam mana sekalipun hasilnya, itu adalah kita, tak kira, ya, stroke dia lain daripada orang lain, sebab itu yang membezakan you dengan orang lain. Kalau semua sama, tak meriah lah dunia seni. Jadi setiap orang tu, setiap hasil karya tu, dia punya stroke berbeza. Mungkin dia ni naif art, dia ni abstract, dia ni impression. So stroke tu, portrait tu, stroke dia, setiap stroke berbeza. Janji ada gaya dan serupa dengan apa yang kita buat. Okey, setakat ini dululah saya cuba menjawab soalan-soalan warga lukis sekalian sedaya apa tu semampu yang saya boleh, kerana saya jawab secara spontan. So jika ada kesalahan dan kesilapan, sila tinggalkan pandangan dan juga jawapan anda di dalam ruangan komen di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Semoga warga lukis sentiasa sihat dan selamat, dan sentiasa bersemangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih bermutu di masa yang akan datang. Sentiasalah buat naikkan karya-karya anda supaya kita boleh, ya, menjamu mata dan juga menikmati keindahan karya-karya yang kita hasilkan bersama-sama dengan pencinta-pencinta seni yang lain. Sampai kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.